Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Nazri dan rakan-rakan. Untuk pembentangan pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Pembentukan Negara Demokrasi dan Peranan Masyarakat Sivil di Negara Taiwan. Ahli kumpulan adalah saya sendiri, Nazirul Amzah bin Jokri A174070, Ahmad Faizal bin Fauzi A175902 dan Satish Balachandru A177140. Untuk bahagian isi kandungan, kajian ini akan memberi fokus kepada 6 perkara. Yang pertama sekali adalah pengenalan. Bahagian yang kedua adalah kerangka teori dan konseptual. Bahagian yang ketiga adalah latar historikal kajian. Bahagian yang keempat, proses pendemokrasian dan peranan masyarakat sivil di negara Taiwan. Bahagian yang kelima, kesan demokrasi terhadap pembentukan negara Taiwan. Dan bahagian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk bahagian 1.1 pengenalan, Taiwan merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di dalam wilayah Asia Timur. Pemilihan negara Taiwan oleh kumpulan kami adalah berlandaskan kepada dua perkara penting. Yang pertama, sejarah negara Taiwan yang berkaitan dengan tanah besar China dari segi sejarahnya. Yang kedua, proses pembentukan negara Taiwan yang mengamalkan sistem demokrasi. Menurut Indeks Demokrasi 2020 yang dijalankan oleh Economist Intelligence Unit, Taiwan merupakan sebuah negara demokrasi yang lebih baik berbanding Jepun dan Korea Selatan di dalam benua Asia. Maka, timbul beberapa persoalan penting melalui kajian ini, antaranya, bagaimanakah negara Taiwan mengaplikasikan amalan pendemokrasian di negara tersebut? Yang kedua, adakah masyarakat sivil memainkan peranan yang penting di dalam membantu proses demokrasi di negara Taiwan? Dan persoalan yang terakhir, apakah perkaitan di antara demokrasi di Taiwan dan peranan ataupun reaksi China di tanah besar? Kajian ini secara keseluruhannya akan melihat kepada proses pendemokrasian di negara Taiwan serta peranan yang dimainkan oleh masyarakat sivil. Untuk bahagian 2.1 dan juga 3.1 akan diterangkan oleh saya sendiri, Satish Balachandru, bernombor metrik A177140. Jadi bagi bahagian 2.1 iaitu kerangka teori dan konseptual, teori yang diguna pakai adalah teori pendemokrasian di mana pendemokrasian adalah peralihan kepada rejim politik yang lebih demokratik, termasuk perubahan politik substantif yang bergerak ke arah demokrasi. Ia mungkin peralihan daripada rejim otoritarian kepada demokrasi penuh, peralihan daripada sistem politik otoritarian kepada separa demokrasi, atau peralihan daripada sistem politik separuh otoritarian kepada sistem politik demokrasi. Hasilnya adalah mungkin disatukan, sebagai contohnya di United Kingdom, atau pendemokrasian mungkin menghadapi pembalikan yang kerap seperti yang dihadapi misalnya di Chile pada tahun 1973. Corak pendemokrasian yang berlainan sering digunakan untuk menjelaskan fenomena politik lain seperti sama ada negara mengalami perang atau adakah ekonominya berkembang. Jadi antara faktor-faktor yang menjadi tunjang utama untuk pendemokrasian adalah termasuk pembangunan ekonomi, warisan sejarah dan juga masyarakat madani. Terdapat sebuah perspektif teori pendemokrasian ini yang dapat menggambarkan situasi di negara Taiwan, iaitu perspektif teori yang berhujah dan melihat hubungan masyarakat sivil atau lebih khusus kesatuan sivil dengan tekanan politik ke arah mewujudkan pendemokrasian sistem politik tidak semestinya digerakkan oleh kelompok masyarakat yang bukan mempunyai latar politik merekanya yang tersendiri. Jadi, dalam melihat hubungan di antara masyarakat sivil dan gerakan pendemokrasian, perspektif teori ini mentakrifkan organisasi masyarakat sivil sebagai sebuah organisasi sosial yang bebas, diuruskan secara kelompok atau persendirian, iaitu tidak mendapat bantuan sama ada bersifat material atau bukan material daripada pemerintah, di mana ciri terpentingnya adalah bersifat autonomi dari mana-mana institusi politik.
bagi memastikan organisasi sivil berupaya menjalankan peranan politik dan lebih utama muncul sebagai ejen pendemokrasian yang berkesan dan mantap. Menurut perspektif teori ini, organisasi sivil mesti mengamalkan 3 ciri sosial yang utama, iaitu pertamanya, sesebuah organisasi sivil mestilah dijalankan secara demokratik, menghormati unsur-unsur pluralisme dan perbezaan berorganisasi, di mana ciri ini akan menjana proses penyuburan semangat demokrasi di antara ahli-ahli. Keduanya, organisasi sivil juga harus mengajukan setiap agenda berorganisasi dalam konteks semangat demokrasi agar ianya mampu memberi kesan politik terhadap pemerintah untuk lebih telus sistem pemerintahannya dan akhirnya nanti membawa kepada pengamalan sepenuhnya ciri-ciri demokrasi dalam sistem politik. Dan yang terakhir, iaitu organisasi sivil mestilah juga bekerjasama dan saling membantu sesama mereka dalam mewujudkan kesepaduan tenaga dalam memberi tekanan politik kepada pemerintah untuk lebih liberal dan sudi berunding pada bila-bila masa. Bagi 3.1 adalah latar historikal kajian, iaitu pembentukan negara Taiwan. Taiwan yang juga dikenali dengan nama Formosa adalah sebuah pulau yang terletak di lepas pantai Tenggara China antara Laut China Selatan dan Timur. Imigrasi warga Cina ke Taiwan mulai pada abad ke-17. Pulau tersebut berada di bawah kendali Cina daratan setelah masa kolonial Belanda antara 1624 sehingga 1662. Jadi negara Taiwan ini pernah dijajah oleh beberapa negara-negara penjajah besar, negara-negara kolonial yang besar, antaranya ialah Belanda dari tahun 1624 ke 1662, Sepanyol dari tahun 1626 ke 1642 dan juga Jepun dari tahun 1895 sehingga 1945. Jadi pada tahun 1991 pemerintahan darurat yang berlangsung selama 43 tahun pun berakhir dan secara langsungnya menamatkan dan juga mengakhiri perang bersama dengan China. Seterusnya adalah politik dan juga demokrasi di Taiwan. Jadi pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari Parti Demokratik Progresif DPP yang memegang konsep pro-kemerdekaan menjadi Presiden Taiwan dan juga mengakhiri dominasi 51 tahun Parti Kuomintang dan juga menyebabkan hubungan bersama dengan China menjadi lebih tegang. Namun, Chen Shui-bian ini kalah di pemilihan presiden 2008 kerana terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan Chen, keluarganya dan juga anggota senior daripada parti DPP. Dan pada tahun tersebut dimenangi oleh Ma Ying-jeou dari Parti Kuomintang. Jadi hubungan dengan China lebih tegang dan antara yang dimajukan ialah penerbangan terus antara kedua-dua wilayah tidak dilancarkan dan diikuti dengan langkah untuk meningkatkan sektor pelancongan. Antara insiden-insiden yang berlaku di Taiwan sewaktu zaman peralihan ke zaman demokrasi adalah perjanjian kerjasama kerangka ekonomi yang ditandatangani pada 2010 untuk mengurangkan hambatan komersial. Seterusnya adalah pada 2014 di mana Parti Kuomintang mengalami kekalahan teruk dalam pilihan raya lokal dan terpaksa menggantikan calon presiden pada 2015 akibat pemikiran yang terlalu bersebelahan pro-China. Dan juga China secara rasminya menganggap Taiwan sebahagian daripada wilayahnya. Tetapi apa yang berlaku selepas kemenangan Tsai Ing-wen pada Januari 2020, beliau memberi kenyataan yang tegas ke atas pemerintahan China di mana Tsai mengatakan bahawa China perlu akur bahawa Taiwan sudah bebas. Tsai Ing-wen yang memberi amaran kepada Beijing bahawa sebarang usaha menggugat demokrasi di pulau berkenaan adalah sangat mahal harganya. Tsai yang memenangi penggal kedua pada pilihan raya negara itu mencatat rekod memperoleh 8.2 juta undi yang dilihat sebagai sokongan rakyat negara itu menolak kempen berterusan China menganggap pulau itu sebahagian wilayahnya. Beijing menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bersumpah untuk kembali merampasnya, malah mahu membuat pengisytiharahan kemerdekaan semula untuk pulau berkenaan. Tetapi begitu tegasnya
Tsai Ing-wen mengatakan bahawa negara Taiwan adalah negara yang bebas daripada pengaruh China dan mampu berdiri dengan kakinya sendiri dengan mengamalkan konsep demokrasi yang betul. Jadi itulah sebahagian daripada insiden-insiden dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam proses pendemokrasian di Taiwan daripada negara China. Untuk bahagian 4.1, kita akan melihat kepada proses pendemokrasian dan peranan masyarakat sivil di negara Taiwan. Secara asasnya, pendemokrasian yang berlaku adalah satu proses atau transisi daripada sistem authoritarian kepada demokrasi. Di negara Taiwan, proses tersebut juga berlaku apabila pertukaran parti pemerintah berlaku 2 kali di dalam tempoh kurang daripada 30 tahun. Transisi ke arah demokrasi mula berlangsung di Taiwan sekitar tahun 1990-an selepas pemansuhan Undang-Undang Ketenteraan. Proses demokrasi yang berlaku dalam sekitar tahun itu juga berlaku di dalam keadaan yang baik dan berjalan dengan lancar. Transisi perubahan pemerintahan satu parti authoritarian, Parti Kuomintang atau KMT, kepada demokrasi yang sebenar boleh dilihat sebagai satu proses demokrasi yang baik dan memberi kesan terhadap hala tuju negara tersebut. P. Huntington menyatakan bahawa laluan demokrasi di Taiwan sebagai satu bentuk transformasi. The elites in power took the lead in bringing about democracy. Demokrasi yang berlaku di negara Taiwan juga menyaksikan pertembungan dua parti politik, antaranya adalah Parti Kuomintang KMT dan Democratic Progressive Party DPP. Perbezaan idea dan perjuangan kedua-dua parti tersebut memberi kesan terhadap proses demokrasi di negara Taiwan kerana KMT secara asasnya menyokong penggabungan di antara Taiwan dan Tanah Besar China, manakala DPP pula menyatakan keengganan mereka untuk bergabung dengan China yang berada di Tanah Besar dan ingin membentuk negara Taiwan yang sendiri. Masyarakat sivil di negara Taiwan turut memainkan peranan yang penting di dalam membantu proses pendemokrasian di negara tersebut. Kelancaran proses demokrasi ini mendapat sokongan penuh masyarakat, terutamanya orang-orang muda. Generasi muda di Taiwan, khususnya yang berumur 20 sehingga 29 tahun, merasakan bahawa Taiwan merupakan sebuah negara demokrasi dan bukan wilayah yang berada di bawah penguasaan China. Perubahan kepada kebangkitan masyarakat sivil berlaku selepas tahun 1987 ketika pemansuhan pelaksanaan Undang-Undang Ketenteraan. Kebangkitan masyarakat sivil di negara Taiwan didorong oleh pengaruh media massa yang mula naik pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pengaruh media massa di negara tersebut dilihat memainkan peranan yang begitu penting di dalam membantu masyarakat sivil untuk memastikan demokrasi di negara Taiwan berlaku secara adil dan baik. Antara media tersebut adalah Independent Evening Post, The Capital Morning News, The Journalist, The 80s, dan The Formosa. Kebangkitan ke arah demokrasi ini menyaksikan DPP menjadi parti politik yang sah. Pada pertengahan tahun 1992, parti politik yang sah meningkat daripada 3 ke 69 dan surat khabar harian pula meningkat daripada 31 kepada 246. Di dalam memastikan demokrasi di negara Taiwan terus subur, kumpulan gerakan sosial turut memainkan peranan yang penting bagi memastikan hak-hak rakyat Taiwan dapat diberikan. Taiwan Gay and Lesbian Human Rights Association, the Tongzi Hotline Association dan the Gender Sexuality Rights Association memainkan peranan yang penting di dalam membawa naik isu-isu kemanusiaan dan sosial di negara tersebut. Pada Mac 2002, draft undang-undang berkaitan hubungan sejenis mula digubal bagi membolehkan pasangan hubungan sejenis ini mengambil anak angkat dan membentuk keluarga sendiri. Gerakan wanita dan penyokong kesaksamaan jantina juga turut memainkan peranan yang begitu penting.
Antaranya, Awakening Foundation yang memberikan hak sebenar kepada wanita khususnya di dalam sektor pekerjaan. Oleh itu, selepas berlakunya transisi ke arah demokrasi, masyarakat Taiwan khususnya orang muda menerima sistem tersebut dengan baik. Penyatuan ke arah membentuk satu negara Cina juga tidak menjadi kenyataan oleh kerana keutuhan negara Taiwan membentuk sistem demokrasi dan perbezaan idea di antara KMT dan DPP. Keterbukaan KMT dalam mendemokrasikan negara turut diterima baik oleh masyarakat umum di negara Taiwan selepas tahun 1987. Namun begitu, seperti mana yang telah diterangkan, KMT dilihat berbaik dengan Beijing dengan tujuan asalnya adalah untuk memastikan penyatuan kembali negara China. Menurut Templeman, Taiwan di bawah era Ma Ying-jeou merupakan sebuah negara demokrasi liberal bukan sahaja di Asia, malah merangkumi gelombang pendemokrasian ketiga di dunia. Baiklah, 5.0 iaitu kesan pendemokrasian terhadap Taiwan sebagai sebuah negara demokrasi. Terdapat beberapa kesan yang boleh kita perhatikan iaitu kesan kepada masyarakat Taiwan itu sendiri dan kesan kepada negara kepulauan tersebut dan juga kesan kepada pembangunan politik di Taiwan. Kesan pendemokrasian yang pertama adalah kesan kepada masyarakat. Apabila pendemokrasian itu berlaku di sesebuah negara, perubahan sosial masyarakat juga akan terjadi. Di Taiwan misalnya, masyarakat mempunyai kebebasan yang lebih baik sama ada untuk bersuara, memilih dan menentukan hala tuju hidup mereka tanpa ada gangguan ataupun tekanan seperti mana kerajaan autoritarian sebelum ini. Selain itu, pendemokrasian sememangnya membuka ruang kepada keterbukaan sistem politik yang lebih dinamik dan komprehensif untuk menuju kepada sebuah negara demokratik. Namun begitu, tidak semua masyarakat di Taiwan dapat menerima pendemokrasian ini dengan baik. Masih terdapat sebahagian golongan, terutamanya golongan tua ataupun yang lebih berusia, menolak kepada demokrasi ini atas semangat satu Cina yang dilaungkan dan mereka berhasrat untuk menyatukan Cina bersama-sama dengan Taiwan. Namun sebaliknya, sebahagian besar golongan muda mahu Taiwan terus berada ke arah pendemokrasian kerana beranggapan bahawa sistem demokrasi adalah pilihan yang terbaik buat negara mereka berbanding penyatuan kembali dengan China. Bagi golongan ini, demokrasi adalah sistem yang terbaik kerana menawarkan keterbukaan dan juga kebebasan yang sebaiknya. Kesan yang kedua adalah kesan kepada negara. Pendemokrasian di Taiwan telah membuka lebih banyak peluang ekonomi yang boleh menambah pendapatan negara ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, menurut kepada laman web business.com, unjuran per kapita Taiwan telah berkembang dengan baik dalam tempoh masa 10 tahun kebelakangan. KDNK Taiwan pada suku pertama 2021 juga menunjukkan peningkatan yang baik iaitu sebanyak 2.9% berbanding suku tahun sebelumnya. Dan nilai ini adalah lebih tinggi daripada negara China pada suku yang sama. Selain daripada itu, Taiwan juga mendapat pengiktirafan terutama daripada Barat sebagai sebuah negara demokrasi. Buktinya, melalui Indeks Demokrasi Dunia, menunjukkan dan meletakkan Taiwan di tempat ke-8 sebagai sebuah negara yang paling demokrasi di dunia. Hal ini telah menyumbang kepada gerakan demokrasi dan menjadi contoh kepada negara-negara lain yang berhasrat untuk melaksanakan ataupun menuju ke arah pendemokrasian seperti mana yang berlaku di Taiwan. Namun demikian, pengiktirafan yang tinggi serta campur tangan daripada negara-negara Barat dengan Taiwan telah menimbulkan ketegangan yang lebih teruk dalam hubungan diplomasi dengan China.
Seperti yang kita sedia maklum bahawa China berhasrat untuk mendapatkan wilayah Taiwan dan juga Hong Kong untuk disatukan menjadi sebuah negara China. Seterusnya kita akan melihat kesan kepada pembangunan politik di Taiwan. Pendemokrasian di Taiwan membuka lebih banyak peluang pelibatan politik oleh masyarakat, terutamanya golongan belia dan juga golongan muda. Sebagai contoh, Taiwan mempunyai seorang ahli politik ataupun menteri yang paling muda, iaitu Audrey Tang, yang merupakan menteri digital termuda di Taiwan. Audrey Tang yang kini berusia 41 tahun adalah merupakan salah seorang penggerak kepada gerakan Sunflower Movement yang satu ketika pernah menggemparkan Taiwan kerana memperjuangkan demokrasi di negara tersebut. Beliau yang juga merupakan penyokong kuat bagi gerakan LGBTQ di Taiwan telah mengubah persepsi dan penerimaan masyarakat di Taiwan terhadap golongan tersebut. Selain itu, pendemokrasian semestinya melahirkan masyarakat yang lebih celik politik sekaligus merangkis dan menolak ideologi sosialis komunis yang cuba dibawa oleh China. China yang berhasrat untuk menyatukan semua wilayah yang dianggapkan wilayahnya sebagai satu China termasuk Taiwan dan juga Hong Kong tidak berasa senang dengan gerakan-gerakan seperti ini. Dan gerakan-gerakan sosial sememangnya lebih bebas bergerak tanpa halangan dan tindakan untuk menyuarakan pendapat mereka. Pendemokrasian sememangnya telah berlaku di Taiwan dan Taiwan telah mendapat pelbagai pengiktirafan dan juga reaksi yang positif daripada negara-negara yang mengamalkan demokrasi. Namun demikian, bagaimana pula pandangan dan reaksi daripada negara jiran mereka, iaitu China? China sememangnya berhasrat untuk menyatukan semua wilayah yang dianggap sebagai wilayahnya menjadi satu China, dan pendemokrasian di Taiwan ini telah menimbulkan ketidaksenangan bagi China untuk meneruskan hasrat tersebut. Pendemokrasian di Taiwan sememangnya tidak menyenangkan China sebagai abang besar kepada negara kepulauan tersebut. Hasrat China untuk mewujudkan satu negara, dua sistem pentadbiran yang berbeza jelas tidak mahu dan tidak ingin diterima oleh Taiwan, terutamanya masyarakat daripada golongan belia. Bagi golongan muda dan golongan belia, mereka mahukan kebebasan yang mutlak tanpa ada kongkongan daripada negara tembok besar tersebut. Selain Taiwan, Hong Kong juga mendapat nasib yang sama di atas kemahuan dan keinginan China untuk menyatukan wilayah-wilayah tersebut. Keinginan China untuk tujuan tersebut sangat tinggi sehingga sanggup untuk menyerang Taiwan pada bila-bila masa ataupun mendapatkan wilayah tersebut dengan apa jua cara sekalipun. Perkara tersebut disahkan dan dinyatakan sendiri oleh Menteri Pertahanan China dan memberi amaran kepada Barat untuk tidak mencampuri urusan China bagi melaksanakan hasrat tersebut. Secara kesimpulannya, pendemokrasian di Taiwan sememangnya berlaku dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yang mendorong kepada Taiwan ke arah pendemokrasian. Selain itu, pertukaran parti yang memerintah dan penukaran pemimpin juga mempengaruhi sama ada proses pendemokrasian tersebut berlaku ataupun sebaliknya. Dalam situasi di Taiwan, kita dapat melihat bahawa proses tersebut berlaku dan menjadikan Taiwan mengalami proses pendemokrasian. Seterusnya, gerakan-gerakan demokrasi seperti Sunflower Movement yang kebanyakan disertai oleh golongan muda merupakan antara faktor penting pendemokrasian yang berlaku di Taiwan. Penglibatan China dalam pendemokrasian Taiwan sememangnya wujud kerana China beranggapan bahawa Taiwan tetap sebahagian daripada wilayahnya, dan perkara tersebut telah menimbulkan lagi ketegangan yang kuat antara China dan juga Taiwan. Oleh itu, pendemokrasian di Taiwan pada akhirnya berdepan dua situasi yang berbeza, iaitu sama ada mempertahankan demokrasi yang sedia ada tetapi terus-menerus menerima ancaman yang kuat daripada China,
atau akur dan terima bahawa Taiwan adalah sebahagian daripada wilayah China dan terus berada di bawah pentadbiran China. Sekian, terima kasih.